lebih kepada untuk share sedikit pengetahuan dan sedikit pengalaman yang saya go through selama 2 bulan ini lah bersama student sarjana muda. Okey, saya ada 55 student. Jadi macam mana saya nak hubungi mereka dan bagaimana saya nak buat kelas dengan mereka tanpa kita face to face. So semuanya secara online dan mengajar pun secara online. Jadi inilah satu cara saya jumpa untuk mengajar mereka pada PKP yang hari itu lah. Okay, so virtual classroom di sini ialah kita berjumpa secara maya lah. Okay, virtual classroom kiranya kelas kita secara maya tapi kita menghubungi pelajar kita live. Okay, maksudnya kita boleh bercakap dengan mereka secara live dan kita boleh mengajar mereka secara live. Jadi perbincangan ni walaupun maya tapi dia berlaku secara live dan dia punya pembelajaran pun sama lah. PNP kita berjalan secara maya dan live lah. Okay, so apa objektif saya nak cover untuk hari ini ialah satu, saya nak cover hari ini ialah Google Meet. Okay, dan kita dah tengok dah gambar dia. Kemudian kedua, saya nak ajar ialah pen tablet. Okay, pen tablet, USB pen tablet. Lepas tu yang ketiga saya nak cover ialah screen recording tambah dengan YouTube lah. So saya nak cover 3 benda ni dalam sesi perkongsian ni. Okay, dan PO e-learning pun sama juga. Mereka dah berkongsi banyak input tentang online meeting lah. So kita dah tahu Microsoft Team. Okay, lepas tu yang kedua kita ada jumpa Cisco Webex. Lepas itu kita dah tahu tentang Zoom. Okay, yang ini adalah 3 online meeting yang PO e-learning dah expose untuk kita lah. Mereka dah tunjukkan cara-cara bagaimana untuk guna lah. So hari ini saya nak kita tengok macam mana kita nak guna Google Meet lah untuk hari ini. Okay, Google Meet disediakan oleh Google. Okay, jadi bila dia bercakap tentang Google paling senang lah. Aplikasi dia paling senang dan kita mudah untuk akses lah. Dan dia adalah sangat ringkas berbanding dengan yang 3 option yang kita ada ni, Team, Webex, Zoom. Okay, Google Meet lagi senang dan mudah untuk kita pelajari. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kalau kita nak tengok dalam website Google Meet lah. So kalau kita tengok website Google Meet, okay, so kita akan nampak paparan dia macam ni. Okay, so kita akan dapat paparan dia macam ni. Saya harap nampak dia punya paparan . Okay, kalau tak nampak bagi tahu . So saya akan pause sekejap supaya dia boleh delay dah, sebab bila saya apa-apa saya tunjuk dia akan delay. Dia ada some delay time baru dia sampai pada tuan-puan. Okay, saya harap muka Google Meet ni boleh nampak. So macam mana kita nak start meeting? Okay, kita klik start meeting. So dia akan pergi kepada dia punya features untuk kita boleh buat online meeting lah. Macam ni saya dah boleh nampak online meeting. So bila saya join meeting, maksudnya saya dah sediakan satu platform di mana student kita boleh masuk dalam platform ni. Maksudnya, okay, kalau saya join meeting ni, okay, so sekarang ni dia bagi paparan dia macam ni, okay, dan dia akan bagi link lah, macam ni dia bagi dah link. So kalau kita ada link ni, bila kita share dalam kita punya grup WhatsApp, student kita boleh masuk ikut link ni. Okay, contohnya kalau tuan-puan nak masuk Google Meet saya, so saya share link ni dalam kita punya WhatsApp group. Okay, saya share link ni dalam WhatsApp group. So tuan-puan boleh masuk lah kalau nak jadi macam student saya. Okay, so kalau klik ni, tuan-puan boleh masuk Google Meet saya lah. Okay, kita tengok. Okay, ada tak volunteer nak masuk dalam Google Meet ni? Okay, link tu saya dah share dalam Google dalam WhatsApp. So cuba masuk lah. Ni, okay, ini ada seorang pelajar masuk lah. Contoh macam ni lah kita akan nampak dalam paparan kita. Kalau dia nak masuk, so kita akan admin lah. Maksudnya kita akan nampak student kita masuk lah. So setakat ni dah 2 orang masuk.
3 orang masuk, maksudnya student akan masuk dia punya ni lah. Okay, so buat masa ni saya akan saya akan bila masuk je mute-kan dia punya phone dia punya phone tu supaya kita tak dapat kita boleh berbincang lah, sebab kalau kita tak unmute maksudnya dia akan mengganggu sesi perbincangan kita lah. Ini adalah paparan yang kita boleh nampak di phone lah. Maksudnya bila kita dah masuk kelas, kita dah bagi link, so student kita dia akan masuk ikut link tu, dan kita boleh lepas tu kita dah boleh share screen dengan mereka dan kita boleh start kelas lah. So ini ialah paparan dia. So kalau sekarang ni saya mute-kan untuk yang lain lah supaya perbincangan kita tu tidak diganggu oleh bunyi-bunyi yang luar daripada ni dah. Okey, sekarang ini adalah student kita, maksudnya ini bayangkan kita punya kelas Google Meet. So ini adalah student-student saya yang sudah masuk kelas. Okey. So ada banyak sambutan lah, bagus lah, banyak sambutan ni. So kita pause lah untuk student cukup lah. Thank you semua yang student baik ni, bagus volunteer awal ni. So kita sekarang ni saya nak buat apa? Sekarang saya nak tunjukkan apa paparan yang kita boleh nampak dalam Google Meet. Ni ada lagi seorang pelajar, bagus. Sekarang ni kita pergi kepada Google Meet so apa paparan yang kita boleh nampak? First kali kalau kita tengok di paparan ni, so kita nampak Google Details. Saya bagi je. So kita ada Google Meeting Details. So Meeting Details ni kita boleh nampak lah. Maksudnya kalau lah kita terlepas kita punya link tadi, so kita boleh dapatkan di sini lah. So in case kalau kita terlupa ke apa, so kita boleh dapat joining info ni dekat sini. Dan kita juga boleh bagi kod. Kalau in case kalau kita tak nak bagi dia punya link, kita boleh bagi kod. Kod ni dia ada dekat belakang. Kalau tuan-puan nampak ni, kod dia ialah CQX UOKS-ORI. Ini adalah kod dia. So kalau kita bagi kod ini, maksudnya bila kita nak guna dalam phone, kita bagi kod ini, so student kita boleh masuk guna kod. Itu adalah untuk meeting details. Lepas tu kalau kita tengok di tengah-tengah ni, tak sabar student saya ni. Kalau kita tengok tengah-tengah ni, ini adalah turn off microphone. Yang lepas tu yang kedua ialah leave call. Lepas tu yang ketiga ialah kita untuk kamera, turn off, turn on kamera. Lepas tu kalau kita tengok turn on caption. Turn on ni maksudnya kalau kita ada let's say kita nak saya punya ni, let's say saya letak saya punya. Let's say sekarang ni saya nak apa-apa saya nak cakap ni, kalau sebenarnya dia boleh bagi kita punya dalam English lah. Maksudnya let's say I want to talk in English. Tengok dia akan ada dia akan bagi dia punya pause kejap. Today what I'm going to discuss is about Google Meet and about virtual classroom. So dia akan ada translation dekat bawah. Maksudnya kalau kita ajar di English dan kalau bahasa kita punya kurang faham, maksudnya kita boleh ada dia punya turn off, turn on captions lah. Maksudnya dia akan keluar kita punya bahasa tu dalam teks. Seterusnya kalau di sini ini kita boleh letak paparan lah. Maksudnya kalau kita nak share screen ataupun kita nak share window apapun, so kita boleh bagi benda ni. So kalau kita share screen, let's say saya nak share screen, saya klik je,
So kita boleh bagi kita punya screen tu, boleh student boleh nampak lah paparan kita. So ini saya tak nak share screen sebab saya dah guna Teams. So lepas tu kalau saya buka lagi satu, dia akan jadi redundant lah. So saya tuan-puan boleh explore sendiri dah untuk share screen. Okay, lepas tu yang sebelah kanan, kalau tuan-puan tengok, okay, di sini saya boleh nampak student yang ada dalam sesi perbincangan kita. Okay, ini adalah student-student, contohlah bayangkan kita sebagai student, ini adalah student-student yang ada dalam kita punya perbincangan. Okay, so lepas itu apa lagi kita boleh nampak? Kita boleh juga teks. Okay, hi semua. Okay, hi semua. So maksudnya kita boleh juga teks untuk student kita. Let's say kita tengah buat kita nak mereka semasa kita nak berbincang, kalau kita nak bagi mereka hanya teks, so mereka boleh tekskan untuk kita. So kalau kita tertinggal apa-apa, so mereka boleh berbincang di sini lah. Dia boleh tanya soalan melalui teks. Okay, lepas itu apa lagi yang ada? Lepas itu option yang kita ada lah. So ini sahaja kita punya Google Meet. Sebenarnya very simple. So kalau tuan-puan tengok paparan ni, itu saja dia punya setting dia. So Google, kalau kita tadi kita masuk ikut Google Meet, kita type je Google Meet dalam kita punya Google. So dia akan keluar paparan tadi. Lepas itu kita join in, lepas tu kita hantar link tu pada WhatsApp group dan student boleh masuk dah di kita punya link untuk kelas kita. So itu adalah serba sedikit tentang Google Meet lah. So itu sebab saya prefer Google Meet, sebab kita senang je kita nak bagi join untuk student kita. Okay, so itu adalah pengenalan untuk Google Meet lah. Okay, next. Okay, next saya nak sambung untuk yang objektif saya kedua. Okay, objektif saya kedua ialah USB pen tablet. Okay, kalau tuan-puan tengok di sini, okay, ini adalah tablet. Okay, tablet ni sebenarnya kalau kita tulis di sini, kalau kita tengok pen di sini, okay, kalau kita tengok pen di sini, okay, ini adalah pen dia. Okay, ini saya gunakan USB pen tablet untuk tulis ni, saya guna pen tablet. So dia punya tulisan pun cantik . So kalau kita tengok, kalau tuan-puan tengok zoom ni, dia punya ni. So kalau kita tulis apa saja dalam tablet ni, dia akan keluar paparan dia dekat skrin kita. So kalau kita nak ajar apa-apa untuk student kita, maksudnya kita tulis dalam tablet ni, student boleh nampak dia punya paparan, dia punya tulisan itu dekat dia punya skrin, whiteboard yang kita sediakan. Okay, dan saya sebenarnya gunakan Huihon 420 . Saya punya model ni, ini ialah model Huihon dan saya gunakan 420. Kalau nak dapatkan info ni, nanti kita boleh bincang lagi dah, tak ada masalah. Ni saya boleh bagi info tentang ni. So ini adalah pen tablet. Kalau tuan-tuan beli, memang senang akan jadi untuk kalau kita nak buat online virtual classroom. Okay, so itu adalah dia punya pen tablet . Okay, seterusnya saya tunjukkan macam mana kita nak kita boleh tulis. Okay, ini kita bayangkan satu contoh dah. Jadi saya bayangkan semua ni student saya, ini bayangkan kelas saya. So saya dah sediakan PowerPoint. Saya nak ajar soalan ini, solve the following quadratic equation. Okay, so macam mana saya nak selesaikan? Saya guna pen tablet saya tadi tu. So saya just terus ajar solution dia. Okay, so kalau ini yang ni, so kita nak x kuasa 2 tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Dan kita boleh selesaikan guna factorization. Okay, dan jawapan dia ialah negatif 3 ataupun sama dengan negatif 2 . So ini saya guna apa? Ini ialah USB pen tablet. So dia akan memudahkan banyak kerja kita. Okay, so kalau saya nak padam pun boleh, sebab ini adalah dia punya features yang ada dalam PowerPoint lah. PowerPoint pun ada advantage dia. Kalau kita nak guna PowerPoint pun dia senang. Jadi kalau saya nak padam ni pun boleh juga. So dia ada banyak features lah yang kita kena explore.
Lepas tu let's say kalau saya nak lukis gambar. Okay, lukis gambar dan saya nak guna warna lain. Okay, contohnya saya nak guna warna biru. Okay, saya nak contohnya saya nak lukis satu gambar graf. Okay, so saya nak lukis graf Okay, so saya ambil line. Okay, maaf lukisan dia masih tak pandai lagi. Okay, di X kita, di Y kita. Lepas itu kita dah boleh buat graf dia. So senang kalau kita nak guna pen tablet ni, senang nak lukis Okay, so ini akan jadi, ini contoh ini negatif 3 dan ini ialah 2. Okay, ini soalan lain just nak tunjukkan kalau kita nak tunjukkan step dia ke ataupun nak tunjukkan gambar raja dia ke. So ini adalah memudahkan kerja kita. USB pen tablet ni dia akan senangkan kerja kita untuk bagi solution secara dalam PowerPoint macam ni. Okey, selain daripada PowerPoint, saya juga guna 3D pen. Okey, kalau tuan-tuan tengok, saya lebih suka guna 3D pen. Pen 3D kalau kita tengok dalam kita punya Windows 10 3D pen ni memang dah ada dalam sebagai option, memang dah ada dalam kita punya komputer. So Windows 10 So bila kita ada option ni, kalau tuan-tuan tengok, ini kira saya buatkan sebagai saya punya whiteboard ini ialah whiteboard saya. Kalau saya nak ajar apa-apa, contohnya saya nak ajar quadratic equation ke, let's say saya nak ajar completing square method. Completing square method. Saya nak ajar partial fraction. Saya nak ajar statistik ke. Saya nak ajar apa lagi? Saya nak ajar Laplace ke. Saya nak ajar differential equation ke. So semua ini senang je bila kita ada satu paparan whiteboard macam ni So yang ini saya selama 2 bulan ni memang saya guna 3D pen. Memang senang nak ajar apa-apa, nak tunjuk apa-apa, memang senang kerja. Senang bila saya nak ajar guna matematik, guna whiteboard ini. Ini ialah whiteboard saya. Let's say saya nak tukar warna. Saya nak jelaskan apa-apa. Contohnya ini jawapan dia. So dia senang bila kita nak tulis apa-apa dan nak manipulate apa-apa pun dia senang. Saya tunjukkan satu contoh Let's say saya ada satu soalan. Contohnya 2x tambah 3 sama dengan 0. Ini saya nak guna completing square. So completing square kena bahagi 2. So kalau saya dah salah, saya boleh Ctrl Z Bila Ctrl Z, dia boleh reverse balik. So 2 bahagi 2 jadi 1, 1 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Dan kalau saya nak buat bracket, let's say yang ini saya dah buat completing square, saya boleh tunjukkan macam ni dan ini tambah dengan 3. Ini contoh contoh bagaimana kita boleh gunakan dia punya ni. Kalau student tak nampak apa formula dia, so saya boleh tuliskan formula ni sebelah sini. So let's say formula kita ialah x kuasa 2 tambah bx adalah sama dengan x tambah b per 2 kuasa 2 tolak b per 2 kuasa 2. So kita boleh tunjukkan formula ni dekat sebelah sini. Dan kita boleh tunjukkan step B di sebelah sini. So ini adalah kalau melibatkan langkah-langkah yang panjang So ini akan memudahkan kita untuk menulis dan untuk menunjukkan step dia lagi mudah Laju ke saya pergi? Kalau ada apa-apa boleh tanya Saya macam shock diri sendiri sebenarnya. Nampak sangat saya shock diri sendiri. Tapi tak apalah, perkongsian ni biar memanfaatkan tuan-puan di sebelah sana. So ini adalah contoh bagaimana kita boleh buat online class. Lepas tu tunjukkan step matematik untuk student kita. Lepas itu saya patah balik pergi PowerPoint saya. So next ni
Next ni saya nak tunjuk ialah, okay, kita sekarang kita dah ada Classroom iaitu Google Meet. Lepas tu kita dah ada PowerPoint kita nak ajar dah, kita dah ada USB tablet kita. Tapi macam mana kita nak rekodkan sesi perbincangan kita, rekodkan kita punya lesson kita lah. So ini ada tiga kaedah lah, dua kaedah. Satu ialah Cyberlink screen recorder. Okay, yang kedua ialah PowerPoint, dan yang ketiga ialah YouTube. YouTube ni ialah untuk kita menyimpan kita punya recording kita. So senang kan, kalau student kita nak tengok balik kita punya kelas, so YouTube kita simpan di YouTube, maksudnya student kita boleh tengok balik kan. Kalau let's say student tak boleh masuk, dia ada banyak kekangan. Contohnya student tak boleh masuk kita punya ni sebabnya dia boleh ada internet problem, dia ada masalah device. So ini adalah masalah-masalah yang akan ada dalam kita punya PNP kita. Jadi macam mana kita nak atasi? Satu ialah kita rekod kita punya kelas kita punya PNP kita, dan semua yang kita punya recording itu kita upload di YouTube. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita boleh play the role lah. Okay, so first kali saya tunjukkan screen recording ni. Okay, so kenapa saya recommend yang ini Power Director lah. Kalau tuan-puan tengok dekat dalam Shopee ke Lazada, boleh tengok Power Director lah. Okay, Power Director. So kalau tuan-puan survey dekat situ, harga dia dalam macam RM5 lah. Okay, so tuan-puan boleh beli dekat Lazada atau Shopee. Okay, beli daripada situ, lepas tu install dekat komputer. Bila install je, okay, so tuan-puan boleh dapat macam ni dah. So satu, kita nampak skrin, okay, kita nampak skrin. Lepas tu kita ada webcam. Ini ialah features yang saya suka. Di mana kita boleh nampak dua-dua. So kita boleh nampakkan skrin kita boleh nampak webcam lah. So kalau nak setting macam ni, tuan-puan mesti kena ada software. Salah satu software yang saya recommend ialah Power Director. So kita boleh sambil mengajar, student boleh nampak kita melalui webcam. Dan bila kita buat recording, masa kita buat recording, student tak boleh nampak kita sebab bila kita guna webcam, dia ada option. Option dia kita kena set student nampak masa tu atau kita nak record dalam kita punya recording. So biasanya masa saya jumpa dengan student, saya Power Direct dia punya recording tu, maksud saya ialah saya takkan setkan student tak boleh jumpa saya masa live session. So student takkan nampak muka saya masa live session. Sebabnya webcam tu digunakan dalam recording. So dia pergi salah satu lah. Kalau kita nak nampak muka kita masa live session, maksudnya dia takkan masuk dalam recording dalam webcam. Jadi kita kena setkan supaya dia punya webcam tu kita setkan supaya dia masuk dalam recording. Jadi kalau kita set macam tu, maksudnya masa kita dapat recording tu, kita akan dapat skrin dengan paparan webcam yang kita setkan macam ni lah. Okay, so ini adalah satu yang saya rekodkan dan saya masukkan dalam YouTube. So ini adalah salah satu, okay, salah satu yang saya masukkan dalam YouTube lah. So nanti saya akan tunjukkan macam mana cara-cara dia untuk kita masukkan dalam YouTube. Okay, laju juga. Saya rasa agak laju jugalah saya percaya. Okay, tapi tak apalah, seronok, excited saya nak tunjukkan ni. Okay, next. Okay, next saya nak tunjukkan ialah PowerPoint. Ini baru saya hari tu, saya masa berbincang dengan Encik Rakidi. Okay, saya baru dapat tahu kita ada satu option yang kita boleh guna PowerPoint untuk screen recording. Okay, kalau tuan-tuan tengok, okay, dekat insert, kita masuk insert. Okay, dalam insert, dia ada satu option yang kita ada screen recording. Okay, ini kita boleh jumpa dekat kita punya PC kita. PC kita memang ada option ni. Ini ialah yang 2013. Okay, kalau yang 2016,
Yang ni yang Microsoft yang Office yang lagi latest lah. Kalau yang 2016 dan ke atas, dan ke atas ni dia ada siap boleh letak webcam. Tapi yang 17 ni belum ada lagi webcam lah. Maksudnya kita boleh buat screen recording yang ada dekat screen saja. Dia tak boleh record yang webcam. So yang ini 2016 dan ke atas dah masuk webcam. Ini lagi advance dari yang ada dia punya office So buat masa ni kalau kita nak record apa-apa, so kita boleh gunakan PowerPoint untuk record lah. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita boleh record guna PowerPoint. Okay, let's say sekarang ni tuan-puan nak tengok sesi saya. Okay, saya keluar webcam. Okay, dia punya ni setting ni. Okay, sekarang saya pergi dekat insert. Okay, saya nak tunjuk macam mana. Saya pergi insert. Saya ada screen recording. Bila saya klik je screen recording ni, so saya akan pergi kepada recording lah. Okay, saya letak dia punya ni. So sekarang ni saya boleh nampak lah. Okay, sekarang saya boleh record lah. So saya pilih area saya. Okay, pilih area ni penting sebab kita nak record mana. Contohnya saya nak record yang ini saja. Okay, so saya boleh setkan yang ini paparan dia. Dan saya terus tekan klik record. Okay, so masa nak klik record ni, cuba tengok masa saya nak klik record ni, dia tunjuk Windows logo. Kalau tuan-puan tengok, dia ada Windows. Kalau tuan-puan tengok dekat sini, dia punya tu dekat tu dia pop up Windows logo key plus Shift plus R. Kita kena ingat benda ni. So nanti saya akan tunjuk benda ni So bila saya record, okay, so 3, 2, 1. Okay, hi kelas. Selamat datang ke kelas saya. So ini hari ini kita nak belajar completing square method. So itu saja untuk hari ini. Thank you kelas. Okay, so saya dah dapat dia punya recording dah. Ni ialah recording saya buat tadi. Saya dah dapat recording ni. Ni kita dapat daripada record tadi. Okay, so kalau saya play ni, okay, so ini adalah option di mana kalau kita guna PowerPoint. So tuan-puan boleh juga kalau dah setkan macam contohnya macam ni tadi. Okay, so kalau kita dah setkan macam ni, lepas itu kalau kita nak gunakan option ini, insert screen recording, lepas itu kita buat dia jadi lepas itu kita setkan dia jadi slide tu kita present dan kita record tu, maksudnya sesi tu dia boleh dapat dalam sesi tu kita record, dan recording tu kita boleh simpan dan kita boleh upload dalam kita punya YouTube lah, supaya kita boleh tengok, student kita boleh tengok balik recording tu. Okay, so seterusnya, okay, saya nak cakap tentang YouTube. So YouTube senang lah, kalau kita ada Gmail, okay, tuan-puan boleh setkan senang je boleh setkan YouTube. Okay, saya tak ajar dia punya step-step untuk buat YouTube lah. Saya just tunjukkan macam mana kalau kita guna YouTube. Okay, so ini contoh saya. Kalau ini platform Sido saya. Kalau tuan-puan tengok sini, okay, semua nota saya masuk dengan video yang saya record dalam saya punya sesi perbincangan dengan mereka. So ini adalah PDF form. Lepas tu ini adalah video-video yang saya rekodkan masa live dengan mereka. So video recording ni saya letak dekat Sidos. So kalau lah in case masa saya bagi tutorial atau apa-apa ya untuk quiz ke atau untuk test, mereka boleh tengok balik recording saya untuk dapatkan dia punya input tentang lesson dalam PDF ni lah. Okay, next. Okay, next saya tunjukkan tentang saya tunjuk ni adalah dia punya paparan dia dekat Sidos lah. Okay, so sekarang
saya letakkan semua recording ni dekat sini dah. So bila mereka klik saja, dia boleh keluar paparan dia. Dekat sini dah. Okey, so itu adalah serba sedikit tentang kita punya khusus untuk hari ini dah. Okey, so saya patah balik. Saya rasa dah cancel dah. Belum So saya patah balik kepada muka depan. Okay, so saya stop sharing. Boleh lah tanya apa-apa kalau yang berkenan. Okay, kalau tuan-puan nak tanya apa-apa tentang Google Meet ke ataupun kita punya 3D Paint ke ataupun pen tablet ke, so tuan-puan boleh tanya sekarang lah. So, saya open untuk discussion lah. Makia. Ya. Okey, semalam kita orang ada testing guna Google Meet. Okey. Tapi dia macam kita guna PC Office, dia macam tak stable. Ya, betul. Nanti kan dia keluar. Lepas tu kita masuk balik. So macam kalau macam saya semalam saya moderator lah. So saya keluar, lepas tu saya masuk balik. And then kalau orang lain maksudnya kita kena approve kan orang tu nak masuk. Ya, betul. Okey. So, itu adalah masalah apa? Kenapa tak? Okey, bagus soalan tu. Saya pun terfikir juga soalan ini. Sebenarnya saya fikirkan mungkin kita punya firewall setting, kita PO ni ada firewall setting untuk internet. So mungkin saya rasa yang internet provider untuk PO ni diorang dah setkan supaya kita tak lebih-lebih guna satu platform yang menggunakan high internet. Contohnya kita dah guna Teams sebenarnya dia gunakan 2.5 megabit per second. Maksudnya dia gunakan banyak internet untuk satu slot. Jadi bila kita guna ramai-ramai, so mereka dah macam setkan supaya kita macam guna satu je. Macam contohnya Microsoft Teams. So dia dah fix dekat situ lah. Jadi kalau kita nak guna Google Meet, itu yang ada jadi problem. Sebab Google Meet pun sama, dia pun menggunakan internet yang banyak juga lah. Jadi mungkin saya fikirkan lah, mungkin ada jawapan lain. Tapi saya fikirkan mungkin kita punya PO internet provider mereka dah setting supaya kita guna satu je platform. Mungkin mereka dah set PowerPoint, Microsoft Teams lah. Asalnya saya pun nak guna Google Meet untuk sesi perbincangan kita. Tapi timbul masalah hari itu masa saya test, timbul masalah. Jadi itu sebab saya gunakan option saya untuk Microsoft Teams lah. So jawapan saya harap jawab jugalah soalan Liana tadi. Makia. Ya. Tapi kan macam tadi macam untuk Teams juga Nitya pun ada problem, dia macam log out sendiri, lepas tu kena connecting macam Shikin. Kak Lia pun ada masalah tu jugalah tadi. Pun sama jugalah. Ya, sebabnya apa tahu? Sebab kita ramai-ramai guna pada masa yang sama. Itu masalah dia. Sebab kita dekat kita punya internet, kita ramai-ramai guna pada masa yang sama. So dia menggunakan internet yang banyak lah. Kali dia guna banyak. Jadi itu yang timbulnya kadang-kadang problem macam ni lah. Itu sebab saya cadangnya saya nak buat daripada rumah sebab saya nak elak daripada masalah ni. So kita boleh nampak lah. Kalau kita ramai-ramai guna dengan sekarang saya daripada outstation, saya nak ajar daripada outstation. So kita boleh nampak lah kita punya perbezaan untuk dia punya dari segi dia punya penyampaian tu lah. Okay, so kalau siapa-siapa nak tengok, kalau nak tengok ini adalah dia punya pen dia lah. Okay, ini pen dia. Dan pen ni dia ada bateri AA lah, dia gunakan bateri AA. Okay, lepas itu dia punya tablet dia macam ni, dia besar dia. Okay, mungkin dalam sejengkal dia punya ni.
dalam sejengkal dia punya ni, dia besar ni dia. So apa-apa yang kita tulis atas ni, kita tulis atas ni, paparan tu dia akan masuk dekat kita punya skrin komputer. So bila kita tulis apa-apa pada skrin ni, so dia akan nampak lah. Okay, ada soalan lain? Okay, untuk yang kalau bercakap tentang yang power director, power director, okay, siapa-siapa nanti kalau kita nak beli kan, contohnya kita nak beli dekat Shopee dah. Kalau kita beli seorang RM5, nanti macam hari tu lah kita boleh share key dia. Tapi masalahnya kita kena install dekat kita punya laptop ataupun desktop kita sendiri dah. Kita tak boleh install dekat desktop PC dah. Tapi kalau kita install dekat kita punya PC kita, maksudnya kita boleh record screen. Kita dapat screen, lepas tu kita dapat webcam. So kita dapat dua option lah, macam saya tunjuk tadi dalam saya punya PowerPoint. Kita dapat macam ni option dia. Sorry saya kena share screen kan. Contohnya macam ni Okey, saya rasa boleh nampak Okey. Dia akan jadi macam ni lah. Okey, dia akan jadi macam ni. So kita akan dapat paparan yang kita mengajar, lepas tu dia akan dapat webcam. Ini ialah satu kelebihan bila kita guna software Power Director. Tapi kalau kita beli dalam Shopee contohnya kan, RM5, saya masa beli tu RM5. So kalau kita beli satu software ni, mungkin kita boleh share ramai-ramai. Okey, dan saya ada bila kita nak record screen kan, kita memerlukan device yang agak besar juga. Maksudnya dia mesti kena RAM yang besar sikit. Contohnya kita punya PC yang lama, desktop lama. So desktop lama kita i7. So memang dia tak ada masalah. Kalau kita nak letak screen recording dalam HD recording pun, yang saya pernah test kita nak record HD recording pun tak ada masalah. Okay, tapi saya yang office punya okey. Kalau saya hari tu saya test yang high definition, PC kita yang komputer kalau kita guna PowerPoint masih okey. Saya rasa dia okey. Tapi kalau kita nak kalau kita nak guna daripada desktop kita, dia kena seboleh-bolehnya i5 dan ke atas lah. Saya recommend i5 dan ke atas. Itu yang paling sesuai lah. Sebab dia bila recording, dia nak render dia punya video, dia memerlukan spek yang tinggi dia punya recording tu. Okay, itu adalah tentang screen recording lah. Okay, ada lagi soalan apa-apa nak tanya tentang pen tablet ke ataupun Google Meet ke? Baca? Ya. Nak tanya kalau nak gunakan Jamboard okey tak? Jamboard. Boleh, sebenarnya tak ada masalah. Saya tunjukkan ni, yang saya tunjuk ni contohnya 3D Paint kan, itu ialah salah satu option. Salah satu option yang kita boleh buat jadi macam kita punya whiteboard untuk share screen. Tapi kalau tuan-puan nak cuba yang lain selain daripada 3D Paint, masih boleh, tak ada masalah. Contohnya saya share screen boleh. Saya share screen boleh untuk 3D Paint Okey, kalau tuan-puan tengok, kalau tuan-puan tengok, ini adalah saya punya 3D Paint. So saya ada banyak, Okay. So bila tuan-tuan tengok 3D Paint saya ada banyak option. So contohnya saya ada marker di sini. Lepas tu saya ada banyak color yang saya boleh manipulate. So kalau tuan-tuan rasa nak explore benda lain pun boleh. So ini adalah satu recommendation daripada saya. Ini senang, kita nak tulis. Let's say kita nak tunjuk step ke, okay. Lepas itu kita nak guna warna lain ke, kalau kita nak highlight, kalau kita nak guna warna lain ke, ataupun kalau kita nak tulis
Tulis pun senang. Yang ni tulis pun senang. Let's say kita nak ajar kuadratik. Okay, quadratic equation. So dia sebenarnya senang. Cara ni dia senang sikit lah. Tapi kalau tuan-puan nak cuba benda lain pun boleh juga. Boleh test benda-benda lain lah. So ini lagi senang. Macam saya copy, saya letak bawah ni. So saya rasa 3D Paint ni lagi user friendly lah. Itu saya punya pandangan saya lah. Mungkin tuan-puan boleh test benda lain. Lepas tu boleh kita share juga lah benda selain daripada 3D Paint ni. Pakia. Ya. So setakat ni kan apa yang you guna pakai ini adalah teaching method satu hala sahaja kan? Kalau saya nak ada interaktif dengan student, so macam mana? Okey, macam ni Sian. Sebenarnya bila kita guna Google Meet biarlah interaktif. Memang kalau masa tengah ajar, masa tu student boleh tanya soalan. Tak, kalau macam saya nak student tunjuk jawapan, saya nak suruh mereka buat dan tunjuk macam mana? Yang itu kita boleh guna Google Meet, tapi kita kena guna macam whiteboard fee yang semalam kita pergi khusus lah. Kalau yang macam tu kita kena guna aplikasi lain untuk kalau kita nak student feedback kepada kita. Maksudnya yang saya punya ni ialah yang one day interaction lah. Tapi kalau kita nak two way interaction, maksudnya kita kena guna aplikasi lain lah. Macam contohnya whiteboard fee. Semalam kita pergi khusus kan, yang ada satu khusus daripada PO e-learning. So kita boleh guna platform macam tu. Tapi kita boleh guna juga kita punya Google Meet untuk kita sambungkan pada kita punya whiteboard fee itulah. Faham ya, Cik? Okey, Pakia, faham. Kalau macam tu, I direct guna whiteboard fee sajalah, tak payah buka terlalu banyak apps kan. Boleh gitu. Boleh. Kalau you buka yang whiteboard fee, you buka saja yang itu, so you boleh gunakan you punya pen tablet untuk you tulis step dia dan student boleh respon daripada sebelah sana. Yang itu boleh. Okey. Thank you, Pakia. Itu satu option lah. So you boleh guna pen tablet untuk you punya kelas. Cuma you punya kalau you nak whiteboard fee, you boleh minta student respon daripada sebelah sana. Okey. Okey, so ada lagi soalan? Pakia. Ya. Akak nak tanya pasal Power Director tadi tu kan? Okey. Akak tengok kat Shopee, dia punya compatibility dia 64-bit kan? Ya Kak, ya betul. Dia punya tu ialah 64-bit, betul. Jadi kalau kita punya macam komputer yang kita beli yang dulu, yang office lama kita dulu tu, kita tidur memang tak boleh lah tak? Okey, itulah Kak. Sebenarnya kita punya komputer lama tu, saya sama juga. Masa kita dapat tu, kita dapat 32-bit kan. Sebenarnya kita kena format balik dah 64-bit. Okey. Masa saya hari tu pun sama juga. Saya pun format balik supaya sebab semua yang macam kalau kita nak video recording ke atau yang iPad, dia memang nak guna 64-bit. Maksudnya kita kena tukar balik lah. Jadi kalau yang paling susah ialah 64 lah. Okey, thank you. Okey Kak. Yang itu pun saya boleh bantu untuk format, saya boleh bantu sebab Okey. nanti saya boleh bantu yang tu. Sebab saya dah lalu proses tu, saya dah tahu cara-cara dia. So kalau akan save semua dekat D, kita boleh format komputer lama, komputer yang itu kita boleh tukar terus kepada 64. Okey. Nanti apa akan tanya Pakia lah. Okey, boleh tak? Okey, yang sama juga kalau Windows 10 kita nak tukar kepada 64-bit, sama juga kita boleh beli dekat kita download dia punya software, lepas tu kita beli key dekat Shopee dan kita boleh ramai-ramai share key tu lah. Maksudnya komputer lama kita dah boleh tukar kepada version baru dan version sebenarnya kalau kita nak guna yang high spec macam recording lah, kalau kita nak guna macam hari tu saya pergi khusus untuk
untuk yang high spec punya ni kan. Jadi dia nak guna semua ialah 64 bit. So kita kena format balik lah, yang komputer kan lama nanti mesti kena format balik. Okay, so kalau siapa-siapa nak tengok tablet ni, nanti saya bawa kepada office. So tuan-puan boleh datang tengok lah dia punya tablet tu. So boleh tengok macam mana dia punya setting. So just kita ambil dia punya ni, kita ambil driver, kita install pada komputer. Lepas itu kita boleh dah guna, kita boleh tulis dan paparan tu nampak dalam skrin lah. Yang berminat nak beli tu boleh nanti boleh datang tengok dekat table saya lah, dia boleh datang tengok tu dan macam mana dia punya features tu semua boleh nampak daripada saya. Ya, ada lagi soalan? Okay, so sebab kita setakat ini kita punya ni, kita belum lagi mengajar. Nanti kalau dah tuan-puan dah start mengajar, macam-macam kreatif tuan-puan akan fikir macam mana kita nak tunjukkan PowerPoint, macam mana kita nak tunjukkan kita punya 3D paint, macam-macam kita akan fikirkan lah. So lepas tu macam mana kita nak record, so masa tu lah kita akan cari macam-macam benda. So saya dah lalui proses tu lah, itu yang saya boleh tunjukkan dia punya step-step supaya tuan-puan boleh bersedia lah untuk yang akan datang ni. Okay, so kalau nak info, kalau nak tengok recording saya yang sebelum-sebelum ni, nanti saya akan share saya punya YouTube site saya, YouTube link saya. Nanti tuan-puan tengoklah macam mana video-video saya yang sebelum-sebelum ni. So student boleh tanya live masa tu. Kalau masa saya tengah tulis, mereka tak faham apa-apa, mereka boleh tanya masa tu. Mereka boleh interact masa tu. Mereka boleh macam dapatkan penjelasan ataupun pencerahan tentang metod-metod yang masa kita ajar. So student boleh masa tu boleh mereka tanya masa. Okay, ada lagi soalan? Okay, satu lagi yang kita ada ni, kelebihan yang pen tablet ni ialah kalau student kita let's say kalau dia nak tunjuk dia snap picture, dia hantar kerja kita kepada kita. Okay, let's say contoh saya tunjuk satu contoh student pernah hantar. Okay, sekejap Okey, kalau tuan-tuan tengok sini. Okey. Ini adalah contoh yang saya pernah saya gunakan dengan pelajar saya. Contohnya kalau dia dah salah ataupun betul, so kita boleh semak guna pen tablet ni. Okey, ini adalah contoh-contoh yang saya pernah gunakan dengan pen tablet lah. So kita boleh cek kerja-kerja mereka. Contohnya kita boleh feedback lah, macam salah betul, kita boleh feedback kepada mereka. Ini adalah contoh-contoh yang saya bagi kepada student lah. Contoh dia dah salah kat sini, so kita boleh highlight ni salah, so kita boleh betulkan lah. Ini adalah satu kelebihan bila kita guna pen tablet. Maksudnya kita boleh mark kerja kita secara online lah. So bila dia snap picture hantar macam ni, dia dah hantar betul-betul. Ini ialah assignment, tapi dia nak semak dengan saya. So saya pun check lah kerja ni. So saya bagilah feedback. So ini adalah menggunakan dia punya pen tablet. So senang, kita nak marking pun senang. Ini satu kelebihan bila kita guna pen tablet ni. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi nak tanya ke?
Kalau tak ada, kita akan share QR code untuk kehadiran khusus Google Meet ni. Kejap ya. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, so saya berhenti sampai sini dah. Okey, so terima kasih kerana beri peluang lah. Saya mengucapkan terima kasih sebab diberi peluang untuk berkongsi pengalaman saya dan tuan-tuan boleh mengadakan webinar di sini lah. Okey, terima kasih kepada Encik Bakia. Diharapkan semua maklumat, information, sharing daripada Encik Bakia, kita semua dapat gunakanlah untuk SEM hadapan dan juga SEM-SEM yang akan datang lah. Okay, so siapa yang belum mendapatkan lagi pen tablet tu, maksudnya kena carilah kan. Sebab kita nampak macam buat masa sekarang ni, pen tablet tu memang amat membantulah kalau kita nak guna, nak check marking assignment online ke nak mengajar dalam kelas kan. So kita pun tak tahu keadaan kita ni kena buat online ni sampai bila. Tapi buat masa sekarang ni, itulah keadaan kita. Okay, so sekarang saya ada share QR code untuk kehadiran khusus virtual classroom. So minta semua yang hadir pada hari ini untuk scan dan akan dikira sebagai hari berkhusus. Okey. Okey. Okay. So boleh hang up lah siapa yang dah scan QR code tu, boleh hang up. Alright. Itu sajalah untuk hari ni ya, Bakia? Ya, itu saja untuk hari ini. Tahniah Bakia, kita habis pada jam 12. Okay. Boleh hang up dah. Boleh hang up. Bukan. Dia rangup. Dah settle dah.